Begitulah Mekah menghadapi ujian. Sama ada diserang oleh kafir ataupun oleh orang yang zalim. Tapi Allah Ta'ala tetap menyelamatkan Mekah. Ibrahim mendirikan Kaabah dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut arahan Tuhan. Bagaimana buat Kaabah itu. Dan Ibrahim berdoa bersama dengan anaknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Padahal dia buat tu kata Tuhan dah. Tuhan suruh dah. Tuhan suruh. Jiwanya besar, pengorbanannya besar, ikhlasnya tinggi. Walaupun demikian, berdoa lagi minta Tuhan terima. Kalau kita fikir dengan akal kita, Tuhan dah terima dah. Tapi nak merapatkan diri dengan Tuhan dengan cara doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimakanlah daripada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadilah kami ini Islam kerana-Mu. Islam kerana-Mu. Yang Islam menyerah diri kepada Tuhan. Tunduk pada perintah Tuhan. Meninggalkan larangan Tuhan secara menyerah diri. Islam adalah agama Nabi-Nabi. Bukan saja agama Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi adalah menganut Islam. Maka Ibrahim berdoa bersama dengan puteranya Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua Islam kerana-Mu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari zuriat keturunan kami umat yang Islam kerana-Mu, wahai Tuhan. Minta supaya zuriat keturunan juga Islam. Menganut agama Allah. Menyerah diri kepada ajaran Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina manasikana. Tundukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Cara ibadat ni bukan boleh reka. Cara ibadat ni ditunjuk oleh Tuhan. Diajar oleh Nabi. Semayang yang diwajibkan 5 waktu itu, Nabi bawa ke dunia. Kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril ajar bagaimana berwuduk, bagaimana ambil air semayang, bagaimana semayang diajar oleh malaikat Jibril. Hari yang pertama semayang zuhur 4 rakaat. Pada waktu yang pertama matahari condong sikit, nampak bayang sikit. Kemudian asar bila bayang sama dengan benda yang didirikan. Kemudian maghrib bila matahari sudah jatuh. Kemudian isyak bila hilang syafaq yang merah. Kemudian subuh bila naik fajar. Jibril turun hari yang kedua pula. Semayang pula dekat nak habis zuhur. Sikit lagi nak habis. Kemudian semayang asar dekat nak jatuh matahari. Semayang maghrib lebih kurang sama dekat-dekat waktunya. Semayang isyak dekat nak subuh. Semayang subuh dekat nak naik matahari. Jibril memberitahu itulah dia waktunya. Itulah dia semayangnya. Dan Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Kalau ada wak main semayang batin, semayang hakikat, itu pelawak. Itu pelawak, itu bohong, itu kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Jangan tunjuk pandang pada Nabi. Kalau sangat tinggilah mana-mana pun. Mesti semayang ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mengerjakan haji, ketika haji wada, Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Jangan pergi reka-reka dalam bab ibadat. Semayang yang sunat diajar oleh Nabi. Jangan reka semayang sunat. Kerana di sana ada semayang sunat yang direka, disebut dalam kitab. Reka semayang sunat. Semayang nisfu Sya'ban. Itu semayang reka.
Nabi dah ajar, sahabat tak ajar. Ulama-ulama muktabar tak ajar. Ambil dari mana sembahyang 90 sahabat? Sembahyang hadiah orang mati. Ini Nabi tak ajar. Sahabat pun tak ajar. Ulama-ulama tak ajar. Ini reka belaka. Yang diajarnya berdoa untuk orang mati. Haji untuk orang mati. Dia tinggal puasa tolong puasa dia. Sedekah, ada ulama mengatakan demikian. Ini semayang untuk beri hadiah kepada orang mati. Ini tidak diajar oleh Nabi. Walaupun ada dalam kitab. Kerana kitab-kitab kita ini kadang-kadang dimasuki oleh benda-benda yang bukan daripada Quran dan Sunnah. Kitab tafsir masuk cerita-cerita Israiliyat. Kitab tasawuf masuk hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Kitab fiqh masuk masalah-masalah yang direka-reka. Oleh kerana itu, nak mengaji kitab kena ada guru. Guru yang mentahqiqkan kitab itu. Kerana setengah-setengah ulama yang mengarang kitab ni, apa benda yang dia dengar, dia ubah belaka dalam kitab dia. Dia ubah belaka, tak ditapis. Ada setengah ulama tu dia tapis. Setengah ulama tu sebarang hak dia dengar, ubah apa? Isi dalam kitab dia. Hak betul pun dia isi, hak tak betul pun dia isi juga. Itu yang jadi keliru. Dengan sebab itulah, maka belajar mesti kena ada guru yang mursyid, yang faham. Nabi Ibrahim itu supaya ajar cara ibadat. Di antaranya ialah cara ibadat haji. Yang kita buat pada hari ini ialah untuk menghidupkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Yang berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang amat menerima taubat, lagi amat mengasihani. Padahal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah maksum. Dipelihara daripada dosa. Tak berdosa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni. Tapi mereka bertaubat juga. Pasal apa bertaubat? Itu kerana maqam, martabat mereka yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jiwa mereka yang hampir dengan Tuhan. Walaupun mereka sudah beribadat, mereka merasakan ibadat yang mereka buat tak cukup. Tak cukup nak bayar nikmat Tuhan. Tak cukup. Mereka rasa berdosa. Padahal tidak berdosa. Inilah yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal-amal kebajikan di sisi abrar, orang-orang yang baik, orang yang soleh, sayyiatul muqarrabin, masih dianggap berdosa lagi oleh orang-orang yang muqarrabin, yang hampir dengan Tuhan. Yang paling muqarrab, yang paling hampir ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Di sinilah Ibrahim berdoa bersama dengan Ismail, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang amat menerima taubat, lagi amat mengasihani. Nabi kita Muhammad SAW beristighfar tiap-tiap satu hari lebih pada 70 kali. Satu riwayat mengatakan 100 kali beristighfar. Nabi beristighfar sampai 70 kali lebih, 100 kali. Kita berapa kali istighfar? Padahal Nabi tidak berdosa. Seterusnya Ibrahim berdoa lagi. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka, yakni kepada zuriat keturunanku, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah Ta'ala perkenankan doa ini dengan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Ibrahim. Zuriat Ibrahim yang dihantar di bumi Mekah, yang penuh dengan ujian dan cobaan itu. Daripada zuriatnya lahir Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala hantar itu pun dengan berlaku masalah keluarga. Apabila Sarah, isteri yang pertamanya, cemburu dengan Hajar, isteri yang keduanya, menyebabkan Hajar dihantar ke Mekah dengan perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Hajar. Yang dihantar ke Mekah itu lahir daripada zuriat yang dilantik menjadi Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah dengan kehendak Allah. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.